Salam satu Malaysia. Nama saya Muhammad Syami dan saya ingin berkongsi tentang latar belakang perayaan Tadau Keamatan. Tadau Keamatan atau nama lainnya iaitu Pesta Menuai Padi atau di dalam bahasa Kadazan iaitu Magawa, merupakan percaya perayaan masyarakat Kadazan di negeri Sabah pada 30 dan 31 Mei setiap tahun. Perayaan ini dirayakan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu untuk menghormati semangat padi yang merupakan satu kepercayaan bahawa padi itu dijaga oleh satu semangat atau roh. Semangat padi Bambazon amat dimuliakan pada pokok, padi, beras dan nasi. Mereka berpendapat bahawa padi adalah sumber kehidupan. Tujuan perayaan ini ialah untuk memanggil, memuja dan memberi makan kepada semangat padi supaya hasil padi akan bertambah setiap tahun. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum Kadazan Dusun sejak zaman berzaman. Perayaan Magawa ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Disebabkan padi merupakan tanaman utama di Sabah, Tadau Keamatan merupakan satu perayaan yang begitu signifikan dan penting untuk kesemua rakyat Sabah juga umumnya. Pelbagai sambutan yang menarik yang akan dilakukan pada hari Pesta Keamatan ini yang merangkumi kesemua budaya masyarakat Kadazan Dusun yang unik dan istimewa, bermula daripada pakaian, hiburan, kesenian sehinggalah ke makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hafizi. Saya menceritakan sebelum upacara perayaan bagi Tadau Keamatan. Mengikut tradisionalnya, upacara Tadau Keamatan ni akan dijalankan di kawasan sawah padi yang penuh, maksudnya tengah masak pada pertama. Setelah habis musim menuai, sekumpulan budak kampung yang diketuai oleh seorang lawan lelaki, dia akan membacakan mantra sambil perlahan-perlahan berarah ke arah sawah padi itu sambil menyuapkan makanan yang terbaik, iaitu daging ayam yang paling berkualiti, sama juga telur dan terbakar, dan serta wain beras yang terbaik di Sabah ataupun di Tadau Keamatan itu oleh orang Kadazan Dusun tu. So yang seterusnya, aktiviti yang wajib pada hari pesta sudah semestinya persembahan dan pertandingan tarian Sumazau, Unduk Gadau dan juga Sungai Dai. Tarian Sumazau ditarikkan dengan kedua-dua belah tangan diangkat ke paras bahu dan digerakkan umpama kipasan sayap burung dan akan diirangi dengan paluan gong. Gerakan yang begitu berseni dan lemah gemalai ditambah pula dengan pakaian tradisional yang dipakai ketika menari. Tarian ini pasti akan memukau sesiapa sahaja yang melihatnya. Unduk Gadau pula ialah sebuah pertandingan ratu cantik dan merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu ketika Pesta Keamatan. Pemilihan awal akan diadakan bagi mencari wakil peserta Unduk Gadau di setiap daerah Sabah yang seterusnya akan mewakili daerah mereka ke puncak acara Unduk Gadau Keamatan yang bertempat di KDCA Sabah. Manakala Su Gadoi pula ialah aktiviti menyanyi ataupun pertandingan karaoke yang diadakan bagi memeriahkan suasana ketika pesta tersebut. Bercakap mengenai makanan ketika Pesta Keamatan, masyarakat Kadazan Dusun mempunyai beberapa menu makanan dan minuman istimewa yang hanya disajikan ketika hari istimewa ini. Yang pertama adalah hinava. Hinava merupakan sejenis resepi istimewa dari Sabah yang tidak menggunakan apa-apa kaedah masakan. Selalunya, isi ikan tenggiri digunakan untuk membuat hinava dengan cara memerah asam limau ke atas isi ikan yang telah ditumbuk dan setelah itu digaul bersama beberapa lagi bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, halia dan juga garam. Terdapat beberapa versi hinava bergantung kepada kesukaan si pembuatnya, seperti dimasukkan bahan-bahan lain seperti peria, daun kesum, biji bambangan dan juga cili padi. Yang kedua adalah nunsum. Nunsum ataupun dipanggil nunsum bambangan ialah sejenis makanan jeruk yang diperbuat daripada buah bambangan separuh masak yang dicampur bersama biji buah bambangan yang kering yang diparut dan ditambah garam dan dibiarkan untuk menjadi jeruk selama beberapa minggu sebelum dimakan. Yang ketiga adalah ambuyat. Ambuyat ialah makanan yang berasal daripada batang rumbia ataupun biji sagu. Cara membuatnya agak rumit dan boleh mengambil masa 2 hingga 3 hari untuk dibuat. Selalunya dimakan bersama sambal ataupun
pelbagai jenis lauk pauk. Sekian dari saya, Aini Badrisha. Terima kasih. Okey, yang seterusnya iaitu pakaian. Mengikut pakaian yang dipakai semasa perayaan iaitu Tanda Keamatan, dia mengikut kaum tersebut, iaitu pakaian daripada tradisi suku kaum Kadazan Dusun, iaitu di Sabah. Dia mempunyai kaya dengan keunikan, iaitu seperti corak dia seperti macam alam semula jadi di Sabah. Dia yang berlainan di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maksudnya dia mengikut etnik masing-masing di Sabah tu ataupun di kawasan etnik Kadazan Dusun. Dia mempunyai perbezaan dari segi pakaian tradisinya. So maksudnya setiap etnik mempunyai ada corak masing-masing bagi etnik yang berlainan macam tu. Contohnya pakaian tradisi yang saya boleh pastikan iaitu etnik Dusun Bundu di Ranau dan Liwan di Tabuna adalah berbeza dengan pakaian tradisi bagi etnik iaitu Lotu di Tuaran dan juga Kimagakan, iaitu di Sabah juga Kimagakan panggilnya, iaitu di Kota Marudu. Dan setiap etnik ini dalam kaum Kadazan Dusun ini mempunyai keunikan yang tersendirinya. So contoh lain yang saya boleh bagi adalah contohnya itu kostum daerah Kota Beluk, itu di Kota Beluk sebenarnya dalam kesangan daerah tu nya. Okey, contohnya itu dia daripada pakaian tradisinya suku kaum Kadazan Dusun juga, itu di Tinda Kota Beluk yang mempengaruhi ataupun bahasanya dipanggil Sinipa, itu bahasa daripada Sabah juga. Antara ciri-ciri dapatkan dari sini ialah rendah. Rendah ni macam blouse pada tangan yang punya ada corak dengan jahit oleh orang etnik tersebut, iaitu Kadazan Dusun. Dia pada tangan ataupun lengan blouse ni macam panjang. Lengan blouse tersebut tu ada di atas siku ke bawah pula, dibelah dan dijahit tangan yang dengan berbagai corak kain tersebut. Maka saya kain hitam berlapis-lapis, dia dengan renang dengan rendah dengan kuning maka saya dengan rendah kuning keemasan, itu bahasa Sabahnya itu sunduk do sunalatan macam tu. Dia ada disandang di tangan sebelah kanan. So itu saja. Seterusnya ialah kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Memahami dan menghormati kepelbagaian perayaan dalam masyarakat amat penting. Hal ini kerana negara kita dikenali sebagai syurga perayaan kerana masyarakat pelbagai budaya merayakan banyak perayaan. Kita ada perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Christmas, Deepavali dan pelbagai lagi perayaan yang disambut oleh rakyat negara ini. Perayaan ini telah memberi impak baru kepada masyarakat kita dan bukan sahaja kepada erti sebenar perayaan tersebut. Kepelbagaian perayaan di negara ini juga menawarkan banyak faedah kepada negara dan juga masyarakat. Kesan yang paling ketara ialah setiap aktiviti perayaan ini boleh mengeratkan ikatan dan antara masyarakat yang berpilihan kaum ini. Semua pihak memahami dan mengambil bahagian dalam perayaan yang disambut oleh kaum lain. Mengunjung rumah terbuka boleh mengeratkan hubungan antara kaum. Selain itu, remaja dapat memahami erti perpaduan kepada negara. Hal ini mungkin dipandang remeh oleh mereka yang tidak mengalami kesusahan di awal kemerdekaan. Namun, hanya dengan melihat suasana perayaan barulah mereka memahami dan menghayati erti perpaduan. Keadaan ini mengakibatkan remaja yang dilahirkan berwawasan semuanya kerana wujudnya pelbagai perayaan di negara ini. Cuba bayangkan negara tanpa sambutan Hari Raya. Kepelbagaian perayaan ini memberi satu bentuk unik dalam pandangan orang asing terhadap negara kita. Lantaran itu, kehadiran pelancong asing juga turut bertambah kerana mereka ingin dan berpeluang melihat pelbagai perayaan dalam sesebuah negara daripada pergi ke beberapa negara untuk melihat pelbagai perayaan. Malaysia satu negara, tetapi jangan lupa Malaysia ada banyak jenis perayaan. Malahan, kepelbagaian perayaan ini menyebabkan ekonomi negara terus berkembang kerana wujud pelbagai jenis pesta pembelian akan dijalankan untuk setiap perayaan yang disambut oleh masyarakat ketika itu.
Kekerapan masyarakat negara untuk belanja setiap kali perayaan amatlah tinggi dan memberi ruang kepada ahli perniagaan untuk mengawal keuntungan yang sangat besar, serta ia juga boleh menambah baik pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan masyarakat luar juga akan berubah. Mereka akan fikir, Malaysia hanya ada satu sahaja perayaan. Tetapi bila mereka datang dan melihat pelbagai jenis perayaan, maka pandangan mereka juga akan berubah. Malahan kepelbagaian perayaan ini memastikan ekonomi negara terus berkembang. Kerana setiap kali perayaan, pelbagai jenis pameran perayaan akan diadakan. Dan ia akan menambahkan juga pengetahuan orang asing dan mengubah pandangan orang terhadap negara kita. Sekian.